Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik kertas 2 bahagian A. Dan soalan yang diambil adalah soalan percubaan tahun 2020. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tajuk kebarangkalian. Sebelum itu, soalan ini boleh di-download pada pautan yang telah disediakan pada ruangan description di bawah. Mari kita lihat soalan kita yang pertama. Rajah menunjukkan 3 kad yang berlabel dengan huruf di dalam sebuah kotak I, B, U. 2 kad hendak dipilih secara rawak daripada kotak itu. Kad yang pertama dipilih dan akan direkodkan. Kemudian kad itu dikembalikan dan seterusnya kad yang kedua dipilih dan direkodkan. A. Rajah menunjukkan kesudahan peristiwa yang mungkin yang tidak lengkap. Lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin dirajah pada ruang jawapan. Okey, untuk soalan ini kita ada B dan I di sini. Jadi kita akan tulis BI dan satu lagi U dengan B di sini. Jadi U dengan B. Ini adalah jawapan kita untuk soalan yang A. Seterusnya kita lihat soalan B. Menggunakan senarai lengkap kesudahan dirajah dalam ruang jawapan, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad dilabel dengan huruf yang sama. Di sini kita ada huruf yang sama iaitu di sini kita ada II, kita ada BB dan kita ada UU. Jadi kita senaraikan II, BB dan juga UU. Jadi peristiwa yang kita dapat di sini adalah 3. Jadi ruang sampel di sini kita ada 9. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa per dengan ruang sampel iaitu 3/9. Ataupun kalau kita ringkaskan kita akan dapat 1/3. Ini jawapan untuk B1 Roman. Seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Kad pertama yang dipilih adalah berlabel dengan huruf konsonan dan kad kedua dipilih berlabel dengan huruf vokal dan digabungkan dengan menggunakan perkataan dan, iaitu di sini konsonan dan vokal, iaitu P konsonan bersilangan vokal. Jadi kita akan ambil yang menggabungkan konsonan dan vokal. Pilihan pertama mesti adalah huruf konsonan. Kalau kita lihat di sini pilihan pertama huruf konsonan adalah huruf B. Kemudian vokalnya di sini adalah I dan U. Jadi jawapan kita adalah BI dan juga BU. Jadi kita senaraikan BI dan juga BU. Jadi di sini kita ada 2 untuk peristiwa. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa per dengan ruang sampel iaitu 2/9. Jadi mari kita lihat pembagian markahnya di sini. Mengisi pada rajah ruang jawapan terdapat 1 markah iaitu BI dan UB. Kemudian tersenaraikan peristiwa terdapat 1 markah dan jawapan akhirnya 1 markah. Kemudian senaraikan juga peristiwanya 1 markah dan juga jawapan akhirnya 1 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah yang terdapat adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang kedua. Jadual menunjukkan nama peserta daripada persatuan matematik dan persatuan sains yang menghadiri satu program perkhemahan. 2 peserta ditugaskan sebagai pengerusi majlis dan memberi ucapan pada akhir program itu. Soalan A. Seorang peserta dipilih secara rawak daripada persatuan sains dan kemudian seorang lagi dipilih secara rawak juga daripada persatuan sains. 1. Roman senaraikan ruang sampel. Baiklah, untuk soalan A ini, peserta dipilih daripada persatuan sains yang terdiri daripada 4 orang, iaitu Johari, Chong, David dan Shazlin. Di mana kita menggunakan huruf pangkal nama tiap-tiap mereka iaitu J, C, D dan S. Jadi akan dipilih 2 orang daripada persatuan yang sama. Jadi kita akan senaraikan ruang sampel dia. Jadi bagaimanakah ruang sampelnya adalah seperti berikut ya. Apabila kita pilih Johari, yang kedua kita mungkin akan dapat Chong iaitu JC. Kemungkinan juga adalah JD. Dan seterusnya adalah JS. Kemudian seterusnya kita ambil pula huruf C iaitu Chong. Chong mungkin digabungkan dengan J iaitu Johari. Kemudian Chong juga dengan David
dan Chong juga dengan Shazlin. Okey. Dah habis Chong, kemudian kita ambil David pula. David Johari, David dengan Chong. Kemudian David dengan Shazlin. Dan seterusnya dah habis David, tiba giliran Shazlin. Jadi tergabungkan Shazlin dengan Johari, Shazlin dengan Chong dan juga Shazlin dengan David. Jadi ini adalah ruang sampel kita. Jadi jumlah ruang sampel kita ada di sini, kalau kita boleh tulis di sini adalah sebanyak 12. Seterusnya kita lihat soalan A2 Roman. Dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih. Jadi di sini lelaki dan perempuan menggunakan perkataan dan. Jadi kalau kita lihat pada tata tanda set kebarangkalian, lelaki bersilang dengan perempuan. Bermaksud lelaki dan perempuan berada serentak. Jadi di sini kita lihat pelajar perempuan adalah Shazlin, iaitu huruf S. Jadi huruf J, C dan D mesti digabungkan dengan huruf S. Jadi kita akan ambil yang mana ada huruf S dan juga selain daripada S. Jadi kita senaraikan kesudahan yang mungkinnya adalah seperti JS, kemudian CS, kemudian kita ada DS. Okey, ini pelajar lelaki yang digabungkan dengan Shazlin. Kemudian kita akan ambil pula Shazlin yang digabungkan dengan pelajar-pelajar lelaki. Jadi akan memulai huruf SC, kemudian SC dan satu lagi SD. Jadi nilai jumlah peristiwa yang terdapat adalah sebanyak 6. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa per dengan ruang sampel, maka 6 per dengan 12. Ataupun kalau kita permudahkan, kita akan dapat 1 per 2. Ini adalah jawapan kita untuk A2 Roman. Seterusnya kita lihat soalan B. Seorang peserta dipilih secara rawak daripada kumpulan lelaki. Kemudian seorang lagi peserta dipilih secara rawak daripada kumpulan perempuan. Senaraikan ruang sampel. Kali ini pemilihannya adalah melibatkan kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan. Kumpulan lelaki di sini kita ada 4 orang dan perempuan kita ada 2 orang. Jadi di sini apa yang perlu kita buat, kita ambil lelaki dulu, kemudian kita senaraikan pelajar perempuan. Jadi ruang sampelnya kita akan dapat A, N iaitu Azli dengan Nurihan iaitu lelaki dan perempuan. Kemudian A, S iaitu Azli dan Shazlin. Okey, dah habis giliran Azli, kita ambil pula lelaki Johari iaitu JN dan juga JS. Seterusnya kita ambil Chong. Chong itu CN dan juga CS. Dan seterusnya giliran David, kita ambil DN dan juga DS. Okay. Maka ini adalah ruang sampel kita, di mana terdapat 8 ruang sampel kita, iaitu N bersamaan dengan 8. Seterusnya terlihat soalan B2 Roman. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua peserta yang dipilih adalah daripada persatuan matematik. Jadi di sini kita akan pilih pesertanya adalah daripada persatuan matematik. Jadi kita lihat di sini, persatuan matematik hanya ada 2 orang saja, iaitu Azli dan juga Nurihan, iaitu AN. Jadi gabungan AN adalah merupakan gabungan daripada persatuan matematik.
Jadi di sini kesudahannya adalah A dan N sahaja, iaitu peristiwa kita ada satu saja. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa apa dengan ruang sampel, maka 1/8. Ini adalah jawapan untuk kita untuk soalan B2 Roman. Jadi kita lihat pada pembagian markah, senaraikan ini, kita akan dapat 1 markah P1, kemudian kita senaraikan peristiwa dan jawapan, dapat K1N1. Dan di sini K1 dan juga N1 juga. Okey, di sini sebenarnya adalah P2, kita senaraikan P2. Di sini adalah P1, maaf. Okey, di sini P1 juga. Okey. A dan B 3 markah, makanya adalah 6 markah. Ini adalah soalan kita yang kedua. Seterusnya kita akan lihat soalan kita yang ketiga. Okey, kita lihat soalan kita yang ketiga. Untuk soalan ini, dia tidak melibatkan sebarang gambar rajah. Hanya melibatkan penceritaan saja. Sebuah kotak mengandungi 4 guli merah, biru, hijau dan kuning. 2 biji guli diambil secara rawat satu persatu dari bekas tanpa pengembalian dan warnanya dicatat. Sini kata kuncinya juga adalah tanpa pengembalian. Jadi bila kita ambil satu guli, dalam kotak akan berkurangan sebanyak 1. Itulah maksudnya tanpa pengembalian. Berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi di sini kita ada 4 biji guli saja. Jadi apakah kesudahannya? Kita lihat di sini. Apabila kita ambil guli merah, kita mungkin gandingkannya dengan guli biru. Merah dan merah tidak boleh sebab kita tanpa pengembalian tu. Jadi tidak mungkin berlaku pengulangan warna yang sama. Jadi dia akan jadi MB, kemudian mungkin MH, kemudian MK. Begitulah seterusnya kita ambil BM, biru merah, ataupun biru hijau, BH, ataupun biru kuning, BK. Kemudian kita ambil giliran H pula, HM, HB, HB, HK. Kemudian kita ambil giliran kuning yang berada di hadapan, KM, kemudian KB, dan juga satu lagi adalah KH. Jadi adalah kesudahan yang mungkin bagi soalan ini. Iaitu kita ada sebanyak 12 kesudahan ruang sampel. Okey, soalan B. Soalan 3.2 Roman. Dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa pasangan itu mempunyai guli merah. Okey, di sini syaratnya adalah mesti ada guli merah. Maksud guli merah digandingkan dengan guli-guli yang berwarna selain daripada merah lah. Jadi di sini kita senaraikan peristiwanya, dia mesti ada merah. Jadi mesti ada huruf M. Jadi MB, MH dan juga MK. Kemudian kita ada juga BM, ada merah juga. Kemudian kita ada HM, ada merah juga. Kemudian kita ada KM. Semua pasangan ini mesti ada guli yang berwarna merah. Jadi bilangan peristiwa kita ada 6. Jadi kebarangkaliannya adalah peristiwa apa dengan ruang sampel. Maka 6/12. Ataupun kalau kita ringkaskan pecahan ini, kita akan dapat 1/2. Okey. Seterusnya kita lihat soalan B. Kalau kita lihat pada soalan B ini, dia tidak ada kaitan dengan soalan A. Tadi berkaitan dengan guli, sekarang berkaitan dengan pelajar lelaki pula. Iaitu terdiri daripada Ali, Badri, Chong dan Dilip. Kita lihat pada
pangkal nama untuk setiap pelajar ini, dia diwakili oleh A, B, C dan juga D. Okay. Adalah ahli kelab matematik. Dua orang di antara mereka akan dipilih secara rawak ke pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut ni kita tak tahulah pertandingan apa. Okay. Jadi kita andaikan mereka keempat ni akan dipilih dua orang untuk menyertai salah satu pertandingan. Jadi soalan B1 Roman, berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua pasangan yang mungkin. Jadi kita akan senaraikan apakah pasangan-pasangan yang mungkin dua orang yang akan menyertai pertandingan itu. Jadi kita akan menggunakan huruf pangkal mereka saja, iaitu A, B, C dan D. Jadi di sini kita akan senaraikan ruang sampelnya. Ali mungkin bergandingan dengan Badri, ataupun A dengan C, Ali dengan Chong, ataupun Ali dengan Dilip. Kemudian mungkin juga Badri dengan Chong, ataupun Badri dengan Dilip. Boleh juga Chong dengan Dilip. Jadi ini adalah kesudahan yang mungkin bagi pasangan dua orang yang dipilih untuk jadikan pasangan ke pertandingan tersebut. Jadi jumlah ruang sampelnya adalah sebanyak 6. Okey, di sini kita dapat lihat sebelum tu kita ada pasangan Ali dan Badri, AB. Jadi kita tak perlu lagi menulis BA kerana AB dan BA adalah pasangan yang sama, iaitu Ali Badri ataupun Badri dan Ali adalah pasangan yang sama. Jadi kita tak perlu membuat pengulangan itu. Jadi cukup sekadar AB sahaja. Kerana pasangan ini adalah pasangan yang akan menyertai kuis. AB dan BA adalah sama. Jadi kita dapat 6 sahaja. Seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa Ali tidak terpilih. Okey. Di sini Ali tidak terpilih bermaksud dalam pasangan itu tiada huruf A. Jadi apakah yang tidak ada huruf A? Di mana ada A, kita akan singkirkan. Jadi kita ada BC, BD dan juga CD. Jadi yang ni kita tak ambil yang AB, AC dan AD ni. Jadi kita ambil BC, BD dan CD. Jumlah peristiwa ada 3. Jadi kebarangkaliannya adalah peristiwa perdengaran ruang sampel 3/6. Bersamaan juga dengan 1/2. Jadi inilah jawapan untuk soalan nombor 3B2. Jadi dari segi pembahagian markahnya, tersenaraikan ruang sampel terdapat 1 markah, tersenaraikan peristiwa 1 markah dan juga kebarangkaliannya adalah 1 markah. Sama juga dengan soalan B, senaraikan ruang sampel 1 markah, peristiwa 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah dan jumlah keseluruhannya adalah 3 tambah 3 akan dapat 6 markah. Seterusnya terlihat soalan kita yang keempat. Pelajar menunjukkan 5 kepingkat huruf yang dimasukkan dalam sebuah kotak. Hurufnya adalah C, O, V, I dan D. 2 kepingkat dipilih secara rawak dari kotak itu satu demi satu dengan pengembalian. Di sini dinyatakan dengan pengembalian bermaksud huruf itu boleh dipilih sebanyak 2 kali. Lengkapkan ruang sampel dalam jadual di ruang jawapan. Okey, di sini kita ada kad pertama dan juga kad kedua. Jadi kita akan labelkan CV. Kemudian CD. Seterusnya adalah OO. Kemudian OV. Seterusnya VO dan juga VI. Kemudian IC, ID, DV dan juga DD. Okey, ini jawapan kita untuk soalan A. Soalan B, dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, hitung kebarangkalian bahawa 2 kepingkat yang dipilih itu mempunyai huruf yang sama. Jadi huruf yang sama, kita akan senaraikan huruf yang sama adalah CC. Di sini kita akan ambil huruf yang sama di sini. Dia berbentuk penjuru di sini. Kita ambil CC. Kemudian kita ambil OO.
VV, II, DD. Jadi jumlahnya adalah 5. Dan di sini jumlah ruang sampel kita ada 25. Jadi kebarangkalian peristiwa dengan ruang sampel iaitu 5/25. Bersamaan juga dengan 1/5. Ini jawapan kita untuk B1 Roman. Seterusnya terlihat soalan B2 Roman. Kad pertama adalah kad berhuruf vokal atau kad kedua adalah berhuruf konsonan. Jadi di sini kita akan pilih kad yang berhuruf vokal dan yang berhuruf konsonan di sini. Jadi di sini dia menggabungkan syarat ini menggunakan perkataan atau. Jadi kalau atau, kita akan tulis kebarangkalian vokal kesatuan konsonan di sini dalam bentuk tanda tanda set. Jadi kita akan pilih yang mana ada huruf vokal pada kad yang pertama. Iaitu kad pertama di sini vokalnya adalah terdiri pada huruf O dan huruf I. Jadi kita akan ambil semua yang ada huruf O di sini dan semua yang ada huruf I di sini. Jadi kita senaraikan. Yang pertama adalah OC, OO, OV, OI dan juga OD. Kemudian huruf vokal yang kedua adalah huruf I. IC, IO, IV, II dan juga ID. Ini adalah huruf pertamanya adalah huruf vokal. Kemudian terlihat pula huruf kedua di sini. Huruf kedua mesti huruf konsonan. Konsonan terdiri pada huruf C, huruf V dan juga huruf D. Jadi kita akan ambil kesemua huruf kedua iaitu C, V dan juga D. Kita mulakan dengan huruf C terlebih dahulu. Kita tulis CC, kemudian kita ambil VC. Kerana C telah pun kita ambil tadi, kita tulis sekali saja. Kemudian kita ambil DC. Seterusnya, kita ambil huruf V pula, iaitu CV. Kemudian kita ambil OV. OV telah ada tadi. Di sini kita ambil VV. Dan juga DV. Kemudian konsonan terakhir kita adalah huruf D. Jadi kita akan ambil CD, OD kita dah ambil, kemudian kita ambil VD, kemudian ID kita dah ambil, kemudian yang terakhir kita ambil DD. Okey, ini adalah senarai peristiwa yang terdapat dan jumlahnya di sini adalah sebanyak 19. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa dengan ruang sampel iaitu 19/25. Jadi jawapan kita adalah 19/25. Jadi kita lihat pada pembahagian markahnya, kita lengkapkan jadual dengan kesemuanya betul, kita akan dapat P2. Dan kita senaraikan peristiwa K1 jawapan N1. Peristiwa K1 jawapan akhir N1 dan jumlahnya adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya terlihat soalan kita yang kelima. Rajah menunjukkan 3 kepingkat berlabel dengan huruf dalam bakul 1 dan 4 kepingkat berlabel dengan nombor dalam bakul 2. Label dengan nombor. Maksudnya di sini adalah dengan huruf juga ya. Maaf. Dalam bakul 2 iaitu air tebu. Okey. Sekepingkat dipilih secara rawak di bakul 1 dan bakul 2. Okey, kita ambil yang pertama bakul 1 dan bakul kedua untuk kad yang kedua. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Jadi, peristiwanya adalah AT, kemudian AE dan AB dan AU. Okey, ini pilihan pertamanya adalah huruf A. Kemudian kita ambil huruf yang kedua iaitu huruf I, IT, IE, IB dan juga IU.
U di sini. Kemudian kita ambil huruf kita yang ketiga, huruf R, RT, kemudian RE, kemudian RB, dan juga RU. Okey, ini adalah ruang sampel kita dan jumlahnya adalah sebanyak 12. Seterusnya, cari kebarangkalian bahawa satu Roman, kedua-dua kad dipilih adalah konsonan. Jadi kedua-duanya adalah huruf konsonan, iaitu kalau dalam tanda-tanda set, P konsonan bersilang dengan konsonan. KON ni konsonan ya. Konsonan dan konsonan. Jadi kita akan ambil huruf konsonan dan huruf konsonan dan kita akan senaraikan peristiwanya adalah RT, kemudian RB, dan satu lagi adalah, ada dua saja, iaitu RB, RT dan juga RB. Dan N-nya adalah 2. Peristiwa kebarangkalian adalah peristiwa dengan ruang sampel, iaitu 2/12 ataupun 1/6. Seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Sekurang-kurangnya satu kad berhuruf vokal dipilih. Maksud, satu huruf vokal mesti ada di dalam kad tersebut. Jadi ini bermaksud, dalam tanda-tanda setnya kita akan tulis satu, kita tulis satu ditolakkan dengan kebarangkalian konsonan dan konsonan. Bermaksud, kita akan singkirkan RT dan RB kerana RT dan RB tidak ada huruf vokal. Jadi kita akan senaraikan RT dan RB. Jadi kita akan senaraikan AT, AE, AB. Kerana dia ada huruf vokal ya di sini. Kemudian A, U, dan II, IE, IB, IU. RT kita tak senaraikan, jadi RE ada huruf vokal, kemudian RB bukan, dan RU. Ini jumlahnya adalah sebanyak 10. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa per dengan ruang sampel 10 per dengan 12. Ataupun kita boleh tulis 5/6. Inilah jawapan kita untuk B2 Roman. Jadi pembahagian markahnya kita senaraikan ruang sampel, kita dapat 2 markah. Kita senaraikan peristiwa dan juga jawapan akhir kita dapat 1 markah untuk ruang sampel dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian ruang sampel 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah, dan markah keseluruhan kita yang dapat adalah sebanyak 6 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang ke-6. Rajah menunjukkan beberapa kepingkat yang berbentuk bulat yang boleh bernombor genap dan nombor ganjil dalam 2 bekas M dan N. 2 kepingkat dipilih secara rawat, satu dari bekas M dan satu lagi dari bekas N. Dan kad itu dicatatkan sebagai satu kesudahan nombor 2 digit. Okey, ini pilihan pertama kita, ini pilihan kedua kita. Jadi, disuruh senaraikan ruang sampel. Jadi kita akan ambil 47, kemudian 48 dan 43. Kemudian 9 pula, 97, 98 dan 93. Seterusnya, nombor 2 pula, 27, 28, 23. Dan nombor yang terakhir kita nombor 5, 57, 58 dan 53. Dan jumlah ruang sampel kita ada 12. Seterusnya, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua kad berlabel dengan nombor perdana, iaitu perdana persilangan perdana. Kalau kita boleh tulis perdana dan perdana. Jadi nombor perdana di sini adalah nombor 2, nombor 3, 5 dan nombor 7. Jadi kita akan senaraikan 27. Okey, di sini 12 pula. Okey. 27,
Kemudian kita ada 2, 3. Kita ada 5, 7. Dan kita ada 5, 3. Ini kedua-duanya adalah nombor perdana dan jumlah peristiwanya adalah 4. Jadi kebarangkalian peristiwa dengan row sampel 4/12 ataupun 2/3. Seterusnya terlihat soalan B2. Kad berlabel 02 sempurna atau kad berlabel nombor ganda 4 dipilih. Di sini menggunakan perkataan atau. Jadi kebarangkaliannya adalah kuasa 2 sempurna. Jadi letakkan X kuasa 2 tu bermaksud kuasa 2 sempurna atau kesatuan nombor gandaan 4. Macam tu. Okay, kuasa 2 sempurna. Di sini yang ada adalah nombor 2 dan nombor 9. Dan gandaan 4 tu ada 4 dengan 8. Jadi kita akan senaraikan. Terdiri pada 9, 7. 9 tu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Kemudian 9, 8 dan 9, 3. Kemudian kita akan ambil gandaan 4 pula, iaitu 4, 7 ada gandaan 4, 4, 8 ada gandaan 4, 4, 3 ada gandaan 4 juga, kemudian 9, 8 ada gandaan 4, kemudian 2, 8 ada gandaan 4 juga, kemudian ada lagi 5, 8 gandaan 4 juga. Okey. Jadi inilah peristiwa yang kita akan dapat, iaitu bilangannya adalah sebanyak 9. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa dengan ruang sampel, iaitu 9/12 ataupun kita boleh tulis 3/4. Ini jawapan kita untuk B2 Roman. Dilihat pula dari segi pembagian markah, kesenaraikan ruang sampel terdapat 2 markah. Senaraikan kesudahan peristiwa 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Soalan ini, soalan 2. Senaraikan peristiwa 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah yang terperolehi adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang ke-7. Okay. Soalan ke-7, Raja menunjukkan 6 kad permainan. Ada nombor 2, 4, 3, 1, 1, 5. 2 keping kad diambil secara rawak. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Baiklah. Di sini dikata akan ambil 2 kad secara rawak. Okey, ambil 2 kad secara rawak. Jadi bermaksud kad itu tidak boleh berulang. Maksudnya 2, 2, 4, 4. Tapi di sini terdapat 2 keping kad yang bernombor 1. Jadi 1, 1 tu mungkin boleh terjadi. 1 untuk kad yang pertama dan 1 untuk kad yang kedua. Jadi ruang sampel kita adalah 2, 4. Kemudian 2, 3. 2, 1. 2, 1. Okey, di sini ada 2, 1, 2, 1 sebab 1 ni ada 2. Iaitu ni 1 yang pertama, ni 1 yang kedua. Ada 2, 1, 2, 1. Kemudian 2, 5. Kemudian kita ambil 4, 3. 4, 1. 4, 1. Okey, 4, 1, 4, 1 ada 2. Kemudian 4, 5. Kemudian kita ambil 3, 1. Kita ambil 3, 1. Kita ambil 3, 5. Kemudian kita ambil 1, 1. Okey, ini 1 yang pertama dan 1 yang kedua. Kemudian kita ambil 1, 5. Kemudian kita ambil satu lagi 1, 5. Okey. 1, 5, 1, 5 ni satu yang pertama, ni satu yang kedua. 1, 5, 1, 5. Jadi jumlah ruang sampel yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 15. Okey. Di sini eksperimen ini ataupun jika ini dia kata dia ambil 2 keping kad secara rawak. Jadi kalau kad itu 24 ataupun 42, dia adalah kad yang sama. Dia tidak membawa maksud hendak membina satu kod. Kalau dalam soalan kata membina satu kod, 24 dan 42 itu adalah
susunan yang berbeza. Jadi kita hanya memilih, kita tak buat susun, kita tidak membuat pilih atur. Kita tidak mengatur nombor tersebut. Asalkan 24 ataupun 42 itu adalah nombor yang sama. Seterusnya, dengan menyenaraikan semua keseluruhan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad adalah nombor ganjil. Jadi di sini nombor ganjil iaitu kebarangkalian ganjil dan ganjil. Ganjil persilangan dengan ganjil. Jadi kita akan pilih 31. 31 adalah ganjil. Kemudian sini kita pilih 31. Kemudian 31 ada 2 kali. Di sini. Ini 31, 31. Kemudian kita ambil 35. Kemudian kita ambil 1, 1. Kemudian kita ambil 1, 5 dan juga 1, 5. Dan jumlah yang kita dapat di sini adalah N-nya adalah 6. Jadi, kebarangkalian adalah peristiwa dengan ruang sampel, iaitu 6/15. Ataupun kalau kita permudahkan, kita akan dapat 2/5. Ialah soalan B yang kedua Roman. Hasil tambah kedua-dua nombor adalah 6. Di sini hasil tambah kedua-dua nombor itu adalah 6. Bermaksud begini, kita senaraikan ruang sampelnya, iaitu 2, 4. Bermaksud 2 tambah 4, kita akan dapat 6. Kemudian 1, 5, kita tambah, kita dapat 6. Dan juga satu lagi, 1, 5 juga. Kita tambah, kita dapat 6. Dan jumlah peristiwa kita adalah 3. Dan kebarangkalian peristiwa dengan ruang sampel 3/15. Ataupun kita permudahkan, kita akan dapat 1/5. Jadi dari segi pembagian markah, lihat di sini, kita senaraikan ruang sampel terdapat 2 markah, senaraikan peristiwa 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Peristiwa 1 markah, jawapan akhir 1 markah, dan markah keseluruhan yang kita dapat adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang ke-8. Cuba nombor 8. Raja menunjukkan kotak M dan kotak N. Kotak M mengandungi 2 jenis makanan, kotak N mengandungi 5 jenis perisa jam. Puan Marsha ingin memberikan hadiah berupa makanan kepada pelajar-pelajarnya yang cemerlang dalam ujian matematik. Mereka diminta memilih salah satu makanan dari kotak M. Jika makanan yang dipilih adalah kuih tart, maka mereka boleh memilih mana-mana perisa jam dari kotak N. Jika makanan yang dipilih adalah wafer, pelajar tersebut hanya boleh memilih perisa buah-buahan sahaja. Jadi, maksudnya di sini kalau tart boleh pilih semua. Okey. Tapi kalau dia adalah wafer, dia hanya boleh pilih perisa buah-buahan, iaitu pisang, raspberry dan strawberry saja. Jadi tart ada 5 perisa, wafer ada 3 perisa. Itu keadaan situasinya sekarang. Senaraikan semua keseluruhan peristiwa yang mungkin dalam ruang sampel. Jadi kita akan senaraikan, kita ambil tart dulu. Tart boleh digabungkan dengan pisang. Tart keju, tart coklat, tart raspberry dan juga tart strawberry. Okey, seterusnya wafer. Wafer boleh digabungkan dengan buah-buahan saja, iaitu wafer pisang, wafer raspberry dan juga wafer strawberry. Okey. Jadi bilangan ruang sampel kita di sini kita ada 8. Soalan B. Cari kebarangkalian bahawa kuih tart dan jam berperisa buah-buahan dipilih. Jadi di sini kita nak tart dengan perisa buah-buahan. Jadi di sini kita kata tart dengan pisang. Tart dengan pisang. Kemudian tart dengan raspberry. Dan juga tart dengan strawberry. Ini gabungan tart dan juga perisa buah-buahan. Jadi kita ada peristiwanya ada 3. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa dengan ruang sampel 3/8. Seterusnya terlihat soalan kita yang B2 Roman. Cari kebarangkalian bahawa kuih tart atau bukan jam berperisa buah-buahan dipilih. Maksudnya di sini kita akan pilih
kuih tat kesatuan dengan bukan buah, iaitu pelengkap bagi buah. Jadi yang mana ada melibatkan tat, kita akan ambil, iaitu TP, tat, sini. Kemudian kita akan ambil TK, TC, TR. Kemudian TS. Atau bukan jam berperisa buah dipilih. Jadi kita akan ambil yang mana bukan ada berperisa buah, iaitu berperisa keju dan juga coklat, K dengan C. Jadi K dengan C di sini yang melibatkan wafer keju, iaitu K dan C, WK dan juga WC. Okay, ini adalah tat, kita ambil semua tat. Kemudian yang bukan berperisa buah-buahan, iaitu keju dan juga coklat. Jadi di sini kita ada 7. Kita ada 7 peristiwa di sini. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa per dengan raw sampel, iaitu 7/8. Jadi jawapan kita adalah 7/8. Dari segi pembagian markah pula, seperti biasa, senaraikan raw sampel terdapat 2 markah, peristiwa 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Kemudian peristiwa lagi 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Jadi jumlah keseluruhan kita yang dapat adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 9. Rajah 7 menunjukkan kotak P dan kotak Q yang mengandungi 3 sampul pakej pelancongan dan 4 sampul baucer hadiah. Setiap pelanggan yang membelanjakan RM6,000 dan ke atas sebuah kedai elektrik diberi satu peluang untuk mencabut sepucuk sampul yang mengandungi pakej pelancongan daripada kotak P dan satu cabutan baucer hadiah daripada kotak Q. Jadi boleh pilih dua lah, kotak P dan kotak Q. Lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin di jadual. Okey, sini yang bagi dalam bentuk jadual. Jadi di sini kita akan ambil kotak P terlebih dahulu, iaitu terdiri daripada ini kotak P, ini kotak Q. Ini kita pilihan pertama dan ini adalah pilihan kedua. Jadi kita akan senaraikan ikut pilihan pertama dulu. Kita menggunakan huruf pangkal L, P dan C. Itu di sini L50, P50, C50. Okey, besarkan sikit. Kemudian L80, P80, C80. Okey, di situ. Di sini L100, P100 dan juga C100. Di sini P150 dan C150. Okey, ini soalan kita yang A. Seterusnya kita lihat soalan B. Dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa satu Roman, pelanggan itu memenangi pakej pelancongan ke Langkawi atau voucher hadiah yang bernilai RM100. Ini Langkawi kesatuan 100. Jadi kita akan ambil semua yang ada Langkawi di sini. Itu L, itu L50, L80, dan L100 dan juga L150. Kemudian seterusnya voucher hadiah yang bernilai 100. Jadi kita akan ambil semua yang ada 100 di sini. 100 di sini, L100 dah ambil, kemudian kita ambil P100, kemudian kita ambil C100. Jadi jumlah peristiwa yang terdapat di sini adalah sebanyak 6. Jadi di sini ruang sampel kita ada 12. Jadi peristiwa perundangan sampel untuk mendapatkan kebarangkalian iaitu 6/12 ataupun kita permudahkan terdapat 1/2. Seterusnya soalan 2, Roman, pelanggan itu tidak memenangi pakej pelancongan ke Cameron Highland
dan voucher hadiah bernilai RM150. Okey, di sini Cameron Highland dan voucher hadiah 150. Iaitu Cameron Highland dan voucher hadiah di sini. Lihat di sini, Cameron dan voucher hadiah RM150. Kecuali ini. Apabila kecuali bermaksud selain daripada itu. Jadi kita akan senaraikan kecualilah C150. Jadi kita akan senaraikan L50, L80, L100 dan juga L150. Kemudian P50, P80, P100, P150. Kemudian C50, C80, kemudian C100. Jadi jumlah peristiwa kita di sini ada 11. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa per dengan ruang sampel, iaitu 11/12. Jadi dari segi pembagian markah pula, kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam jadual terdapat P2, kemudian senaraikan peristiwa K1 dan jawapan akhirnya N1. Peristiwa K1 dan jawapan akhirnya adalah N1. Maka jumlah keseluruhan markah yang terdapat adalah sebanyak 6 markah. Dan seterusnya, soalan kita yang ke-10 itu merupakan soalan kita yang terakhir di dalam video ini. Raja menunjukkan satu set kad berlabel dengan huruf pada kotak P dan satu kad berlabel dengan nombor dalam kotak Q, iaitu map 2021. Tukar pingkat dipilih secara rawak, satu kad dari kotak P dan kemudian satu lagi dari kotak Q. Dalam ruang jawapan telah pun diberi ruangnya begini, jadi kita akan tulis di sini M2, M0, M0, M1. Benda ini akan berulang dengan huruf A, T dan juga H. Jadi di sini kita akan sambung saja M1. Kemudian A pula A2, A0, A2, A1. Kemudian huruf T pula T2, T0, T2, T1. Dan huruf yang terakhir H, H2, H0, H2 dan juga H1. Seterusnya soalan B dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa kad-kad yang dipilih itu satu Roman berlabel dengan huruf konsonan dan berlabel dengan nombor kosong. Di sini konsonan persilangan kosong. Itu kita akan pilih huruf konsonan persilangan dengan kosong. Jadi di sini huruf konsonan kita adalah di sini adalah huruf M dan T dan juga H. Jadi kita ambil M dengan huruf kosong, kemudian huruf T dengan kosong dan juga huruf H dengan kosong. Jadi peristiwa kita ada 3. Jadi peristiwa per dengan ruang sampel kita akan dapat kebarangkalian. Jadi 3 per dengan 16. Okey, tadi jumlah ruang sampel kita ada 16 ya. Dapat 3 per 16. Seterusnya soalan B2 Roman. Kad itu berlabel dengan huruf vokal atau berlabel dengan nombor genap. Ini kita akan pilih yang huruf vokal, iaitu huruf A. Jadi kita akan ambil semua yang ada huruf A, iaitu A2, A0, kemudian A2 lagi, kemudian A1 yang mana ada huruf vokal. Kemudian kita pilih pula yang ada nombor genap, iaitu M2, T2, T2 lagi, kemudian H2, kemudian kita ada H2 lagi. Okey, sini. Okey, M2 pun ada. Okey, di sini sebab di sini ada dua huruf vokal, itu huruf 2 dan 2. Jadi setiap hurufnya mesti ada
2, iaitu A2, A0, A2, A1. M2, M2, T2, T2, H2 dan juga H2. Jadi, bilangan raw sampel yang kita ada di sini adalah 10. Jadi, kebarangkalian adalah peristiwa per dengan raw sampel 10 per dengan 16. Ataupun kalau kita permudahkan, kita akan dapat 5 per 6. Seterusnya kita lihat pada pembahagian markahnya adalah seperti berikut. Untuk senaraikan raw sampel terdapat 2 markah, senaraikan peristiwa 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Peristiwa 1 markah dan jawapan akhir 1 markah, dan markah keseluruhan kita adalah sebanyak 6 markah. Jadi, itu sajalah untuk video kita pada kali ini dalam tajuk kebarangkalian. Jadi, teruskan menonton saluran Abi Tahu. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.